Ada orang kata, buang masa betul bentang bajet sebelum bubar parlimen ini. Betul ke? Tak betul. Sebenarnya mana-mana kerajaan pun selepas ini, mereka tetap akan menggunakan bajet sedia ada sebagai asas. Ini kerana kebanyakan perbelanjaan dalam bajet itu adalah perbelanjaan yang memang kena buat. Ya. Contohnya, bantuan kebajikan masyarakat yang merupakan sebahagian dari perbelanjaan mengurus. Takkanlah kalau siapa-siapa menang, katakan Pakatan Harapan atau siapa-siapa pun lah menang terus ni nak stop bayar bantuan bulanan untuk OKU atau miskin tegar. Satu lagi contoh, penyelenggaraan fasiliti kemudahan pengangkutan awam dan sekolah-sekolah, tak kira sekolah kebangsaan, sekolah agama, sekolah Cina atau India, tetap kena ada peruntukan. Usaha menyiapkan bajet 2023 ini mengambil masa 6 bulan. Lebih 200 sesi libat urus diadakan bersama pelbagai pihak. Kita juga dah terima dan mengkaji lebih 250 memorandum dan 12,000 cadangan dalam penyediaan bajet ini. Memang bajet ini disediakan dengan penuh teliti. Jadi saya yakin siapa pun menang, mereka akan tetap guna bajet 2023 yang telah dibentangkan ini. Baru-baru ini, Tun Mahathir sendiri dah kata kalau GTA menang, mereka akan laksanakan seluruh bajet 2023. Penerimaan bajet 2023 ini adalah bukti bahawa ia bajet yang komprehensif dan memenuhi keperluan rakyat. Dari segi pengalaman masa lalu, pada Oktober 1999, bajet tahun 2000 telah dibentangkan dan Parlimen telah dibubarkan sebelum ia diluluskan. Walaupun bajet pada tahun 2000 perlu dibentangkan semula kemudiannya, pada Februari 2000, bajet yang sama telah dibentangkan. Samalah keadaannya dengan sekarang. Bajet yang sama boleh dibentang semula dan dilaksanakan. Mengapa penting untuk bajet 2023 dibentangkan? Rakyat boleh tahu tentang pelbagai program yang telah dirancang oleh kerajaan untuk membantu mereka menghadapi cabaran semasa. Sebagai contoh, bantuan keluarga Malaysia dan pengurangan cukai. Rakyat juga boleh tahu tentang rancangan pembangunan jangka panjang untuk meningkatkan kualiti hidup. Sebagai contoh, kita sediakan peruntukan pembangunan terbesar untuk meningkatkan pengangkutan, pendidikan, kesihatan dan infrastruktur asas luar bandar. Penting juga untuk perniagaan dan pelabur membuat keputusan perniagaan berdasarkan kandungan bajet 2023. Sebagai contoh, kita ada inisiatif Semarak Niaga bernilai RM45 bilion yang menyediakan kemudahan pembiayaan untuk perniagaan dan juga insentif cukai untuk menggalakkan industri strategik kita berkembang. Ramai orang ingat bajet 2023 ini cuma bentangkan anggaran perbelanjaan, tapi sebenarnya ada dua lagi dokumen yang sama penting, iaitu tinjauan fiskal dan tinjauan ekonomi dalam bajet 2023. Apa yang ada dalam tinjauan fiskal dan tinjauan ekonomi? Daripada dokumen-dokumen ini, kita dapat tahu mengenai prospek ekonomi negara dan bagaimana kerajaan akan mencapai kesemua unjuran tersebut. Sebagai contoh, daripada bajet 2023, kita dapat tahu unjuran KDNK tahun ini adalah antara 6.5 hingga 7%. Manakala KDNK tahun depan ialah antara 4 hingga 5%. Selari dengan unjuran IMF pada kadar 4.4% dan Bank Dunia pada kadar 4.2%. Kita juga dapat tahu tentang pengurusan kewangan dan kedudukan fiskal kerajaan. Sebagai contoh, tahun depan kita merancang untuk mengurangkan defisit daripada 5.8 ke 5.5%. Jadi, semua maklumat ini penting untuk para peniaga dan pelabur membuat perancangan tahun depan. Kalau bajet tak dibentangkan sekarang dan kita tunggu sehingga kerajaan baru dilantik, mungkin pada bulan Disember, para pelabur akan terus tertanya-tanya tentang hala tuju Malaysia dan ini sudah tentu akan menjejaskan perancangan mereka untuk tahun depan.